Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Karizarif Afindi bawakan anda Buletin UKAS edisi petang 4 Jun 2020. Tumpuan berita, buat julung kalinya Kerajaan Sarawak menerusi unit protokol dan pengurusan acara negeri akan menganjurkan acara secara virtual menggunakan kaedah digital untuk meraihkan sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bagi peringkat Negeri Sarawak 2020. Siaran rancangan khas sempena Hari Keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2020, peringkat Negeri Sarawak akan bersiaran secara langsung di TV1 jam 10 malam pada 8 Jun 2020. Siaran khas itu juga boleh disaksikan menerusi laman Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, TV Sarawak dan Sarawak Events Channel. Menteri bertanggungjawab bagi Majlis Sambutan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Sarawak 2020, Datuk Talib Zulkifli memberitahu kerajaan negeri telah menyahut cabaran pandemik COVID-19 dengan melakukan pembaharuan bersesuaian dengan norma baharu kini. Datuk Talib yang juga Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Sarawak memberitahu ia juga sejajar dengan agenda digital yang dipelopori oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg untuk mentransformasikan Sarawak menjadi sebuah negeri yang memanfaatkan kemajuan teknologi maklumat seiring dengan trend global semasa. Sambutan kali ini sangat berbeza dan unik kerana buat julung kalinya kita akan menyaksikan keseluruhan program diadakan secara digital. Malah saya fahamkan, kita boleh lihat sini kesemua segmen pengisian sambutan kali ini adalah rakaman awal. Rakaman pula dilakukan di rumah atau di pejabat masing-masing yang kemudiannya disunting dan diolah menggunakan pelbagai jenis teknologi masa kini seperti penggunaan teknologi green screen, LED, hologram dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching hari ini. Sementara itu, Datuk Talib menambah, meskipun sambutan tidak diadakan seperti kebiasaannya, namun sambutan pada kali ini tidak kurang hebatnya dengan menampilkan 6 segmen yang menarik untuk ditonton. Antara segmen tersebut adalah seperti persembahan Nopeng Sarawak, video khas Monarki, Wajah Kesayangan Hamba, Surat untuk Tuanku, lagu khas Tuanku Teristimewa dan tarian Puteri Kenyalang. Dan yang paling istimewa, pada sambutan kali ini tercipta sebuah lagu baru berjudul Tuanku Teristimewa, diabadikan khas buat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai hadiah dari rakyat Sarawak. Jelasnya, segmen-segmen tersebut merupakan gabungan persembahan digital namun tidak melupai sejarah, warisan dan budaya bangsa. Beralih ke laporan harian COVID-19. Sarawak hari ini mencatat 3 lagi kes baharu sembuh dan dibenarkan discharge dari hospital. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata setakat ini jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge adalah seramai 523 orang atau 94.75%. Malah katanya hari ini Sarawak masih mengekalkan sifar kes positif COVID-19. Saya ucap tahniah sekali lagi kepada rakyat Sarawak kerana pada hari ini tidak ada kes baru bagi positif COVID-19 dilaporkan. Ini bermakna jumlah kes positif COVID kita di Sarawak masih 552 kes. Juga dimaklumkan pada hari ini 3 kes baru yang telah sembuh dan discharge dari hospital
dilaporkan 3 kes tersebut adalah dari Hospital Umum Sarawak, 2 Hospital Sibu 1. Setakat ini jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge adalah seramai 523 orang ataupun 94.75% dari keseluruhan kes positif di negeri Sarawak. Beliau turut memberitahu sebanyak 20 kes baharu individu di bawah siasatan PUI dilaporkan dan seramai 21 kes masih menunggu ujian makmal. Berikut pula mengenai perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Tindakan sesetengah majikan yang menolak cuti tahunan dan ada yang mengenakan cuti tanpa gaji disebabkan dikuarantin selama 14 hari kerana rentas negeri atas urusan kerja atau peribadi adalah tidak dibenarkan. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, di Semenanjung rentas negeri dan rentas daerah tidak dibenarkan, tetapi yang mendapat kebenaran daripada polis untuk merentas negeri tidak diwajibkan membuat kuarantin 14 hari. Jadi ini hanyalah majikan tersebut yang mengarahkan 14 hari tersebut tanpa mengikut peraturan yang disediakan oleh MKN. Jadi mereka pandai-pandai buat sendiri sajalah. Dan adalah salah pula oleh kerana mereka paksa pekerja mereka di kuarantin 14 hari. 14 hari itu dikira sebagai cuti tanpa gaji. Jadi itu pun saya kira adalah salah kerana tidak mengikut apa yang di garis panduan yang dikeluarkan oleh MKN. Beliau berkata demikian semasa sidang media harian PKPB hari ini. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu tindakan sekolah-sekolah persendirian dan separa kerajaan mengenakan bayaran yuran separuh ke atas ibu bapa adalah tidak wajar. Tegas beliau, sepanjang sekolah ditutup, tiada kos operasi dan adalah tidak wajar ibu bapa membayar yuran sekolah walaupun separuh. Berita seterusnya. Kementerian Kerja Raya menyuruh semua kontraktor agar mematuhi contoh amalan terbaik pematuhan prosedur operasi standard SOP supaya lebih banyak projek pembinaan dapat mula beroperasi sepenuhnya dan memberi impak positif kepada ekonomi negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dalam kenyataan media hari ini menjelaskan amalan SOP mampu menghalang penularan wabak COVID-19 di tapak pembinaan dan akan membolehkan projek-projek pembinaan dapat diteruskan. Ini penting tegasnya memandangkan sumbangan besar sektor pembinaan yang mencatatkan puratan nilai projek sebanyak RM140 bilion setahun. Justeru katanya, penggiat industri pembinaan mempunyai tanggungjawab penting dalam memastikan semua SOP berkaitan PKPB dipatuhi bagi menjamin keselamatan pekerja dan mengelak penularan jangkitan di tapak pembinaan serta kawasan persekitarannya. Sekian bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, sekali lagi orang ramai boleh menyaksikan rancangan khas Dirgahayu Tuanku bersempena sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Sarawak menerusi laman Facebook UKAS pada 8 Jun ini. Salam UKAS.